Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa dan anak-anak membina juara dalam diri kita. Sebelum kita kemukakan topik pada hari ini, sangat-sangat panas ya. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi bersama kami di Membina Juara kepada tetamu khas kita hari ini, penganalisis jenayah Kamal Afandi. Assalamualaikum. Alright. Terima kasih mengundang saya. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Juga kita ada penonton online kita, Iqmal. Hai Iqmal. Kita ada Encik Suhaimi dan Ariana Sufia. Hai Encik Suhaimi. Hai Ariana. Dan juga Puan Nur Rashikin bersama dengan anaknya Izzat. Kita akan terus ke topik kita pada hari ini. Ya, ada sedikit panas, ada sedikit sensitif. Dan yang penting adalah harus untuk kita bincangkannya. Topiknya adalah gangsterism. Bila kita dengar perkataan gangsterism, gangsterisme, gangster, mesti kita fikir ia sebuah masalah yang biasanya hanya melibatkan remaja lelaki, latar belakang bermasalah, very cliche. Tak terfikir pun gangsterism ini boleh melibatkan remaja yang dibesarkan dengan baik, of good upbringing kononnya. Sejarah telah membuktikan ini bukanlah hakikatnya. Semakin lama, semakin banyak kes gangsterism yang melibatkan remaja dari bermacam latar belakang dan tak semestinya remaja lelaki sahaja. Saya sendiri pernah nampak yang wanita. Jadi sebuah kajian bertajuk Gangsterism di Sekolah Menengah yang telah dijalankan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia mendapati kegiatan salah laku yang serius di kalangan remaja dipengaruhi gangster. Polis Diraja Malaysia membahagikan pelajar yang aktif kegiatan gangsterism ini ke 3 kategori berbeza. Gang jenis triad, samsing dan hooligan sekolah. Kajian juga menunjukkan antara faktor yang menyebabkan pelajar terlibat dengan gangsterism ini ialah keluarga, persekitaran hidup dan pencapaian akademik. Apa yang boleh dilakukan untuk lebih memahami keadaan dan yang lebih penting mengurus risiko ini? Itulah dia kita nak tanyakan tetamu online kita nanti dan juga Profesor Datin Dr. Mariani Matno, our child psychologist expert hari ini. Selamat kembali Prof. Terima kasih Lia. Sekarang ni kan kita dah dengarkan tadi sebab-sebab ataupun antara punca boleh terlibat dalam gangsterism ini adalah keluarga, living environment ataupun persekitaran hidup dan juga pencapaian akademik. Okay, ini 3 main factors. Macam mana boleh 3 main factors ini? Okey, kalau saya nak bincang perkara ini, saya kena masuk dalam dunia psikologi. Right. Jadi sekarang kita lihat sebenarnya gangsterism ni adalah satu keadaan, situasi atau fenomena sekumpulan ataupun individu itu dikatakan melakukan satu aktiviti atau perlakuan yang agresif. Right. Tujuannya untuk merosakkan, untuk orang kata menyakitkan. Dia sekarang ni bila kita kata gangsterism, tidak semestinya contohnya merosakkan harta benda. Tapi juga ada juga gangsterism yang keadaannya dikatakan suka meragut dan sebagainya. Itu juga gangsterism. Baik, kenapa ini berlaku? Kerana gangsterism ni sebenarnya salah satu daripada elemen-elemen di bawah psikososial. Yang kedua ialah persekitaran. Right. Dan kalau saya kata persekitaran di sini tidak semestinya keluarga. Dia termasuk juga rakan sebaya dan diri dia sebagai individu tersebut dan dengan tabiat manusia itu sendiri. Jadi dengan ini maka berlakulah dikatakan gangsterism itu dalam kalangan remaja-remaja ataupun bukan remaja. Malah kanak-kanak pun dah memulai jinak-jinak mengintai abang-abang yang dilihat melakukan perkara-perkara itu. Bukan dalam alam realiti tetapi mungkin alam maya. Oh, okay, faham. Maknanya tontonan video, tontonan di YouTube dan sebagainya. Ada tak kemungkinan faktor lain? Macam Prof sendiri cakap tadi kan, yang adik-adik, yang kanak-kanak ni kan. Let's be real lah. Ada banyak sebenarnya instances dan contoh-contoh di mana gangsterism ini di-romanticize dalam filem khususnya. Jangan kata filem Malaysia je, filem seluruh dunia. It's romanticized. So, adakah itu merupakan satu faktor kenapa makin lama makin ramai yang menjinak-jinak?
Dia kalau kita lihat ni sekarang kita dalam dunia teknologi. Right. Dan kita orang kata sekarang ni dunia lama media sosial. Dulu-dulu tak ada lama media sosial. Anak-anak ni tak boleh nak tengok contoh-contoh. Jadi sekarang ni dengan wujudnya orang kata laman media sosial yang tumbuh bagai cendawan ni, itu satu orang kata platform untuk kanak-kanak itu melihat. Right. Bukan saja-saja dia nak melihat, tetapi memandangkan itu adalah salah satu daripada kemudahan yang ada, maka dia akan ditonton dan secara tidak langsung dia menjadi satu role model. Right. Kalau mengikut pakar filosofi psikologi Bandura, dia melakukan kajian apa sahaja yang orang lain buat, kanak-kanak yang melihat akan menjadi pengikutnya. Right. Jadi sebab itu dilihat di sini kanak-kanak jangan terkejut. Orang kata don't get so surprised kalau kanak-kanak ini menjadi dalam golongan gangster itu sendiri. Kerana dia melihat semua perkara ini dalam laman media itu sendiri dan tontonan-tontonan drama, filem dan sebagainya. Bukan nak disalahkan, tetapi keberadaan mana-mana yang kita lihat itu sebenarnya menjadi satu role model. Dan jika tidak dikawal oleh ibu bapa, maka dia anggap bahawa perkara itu baik. Okay, selain daripada tontonan di media ataupun di kaca television dan segala bagai, ada tak fakta lain? Contohnya protection money. So let's say like, okay, you bagi I duit kuih you, I tak pukul you. Ataupun tekanan rakan sebaya. Ataupun kira macam it's like part time job gitu kan. Dia kononnya wang sampingan. Dia sebenarnya banyak faktor. Orang kata yang side income, duit sampingan itu salah satu saja. Tekanan-tekanan lain sebenarnya dalam hidup ini sebenarnya banyak memberi dorongan kepada seseorang yang tidak ada kawalan daripada ibu bapa, itu yang buat mereka terjerumus dalam apa yang kita sebut gangsterism itu tadi. Apa puncanya? Contohnya ialah rakan sebaya. Right. Okay. Perasaan tidak puas hati, dan dalam masa yang sama kita tahu remaja ni dia punya identiti, nak tunjukkan identiti. Dia nak tunjuk makismo, ego. Okay, ego, baik. Akulah yang berkuasa. Tengok aku berjaya dapat duit sebanyak ini dalam jadi dia nak tunjuk contoh teladan pada yang lain. So ini dikatakan bahawa peranan rakan sebaya dalam persekitaran. Right. Jadi kalau peranan itu banyak membawa kepada negatif, salah satunya gangsterism, maka ahli-ahli kumpulan itu akan bertambah. Right. Kerana ketua di sini memainkan peranan yang penting. Right. Itu rakan sebaya. Tapi dalam masa yang sama, selain daripada itu, mungkin dia datang daripada keluarga yang bukan keluarga yang orang kata have. Jadi ataupun dia mungkin yang keluarga yang kurang sedikit keamanan di rumah sebab gangsterism ni macam one group lah. Okay, one group ni walaupun dysfunctional tapi dia orang bergerak sebagai satu keluarga. Betul. Jadi orang kata di sini maknanya rakan sebaya jadi faktor, peranan keluarga juga jadi faktor. Kerana sekarang ahli kumpulan-kumpulan mereka yang masuk gangsterism ni, terutama remaja lah, kita fokus remaja mereka ni nakkan perhatian. Tetapi kalau perhatian itu tak boleh dapat daripada dalam kalangan keluarga itu sendiri, dapat banyak daripada kasih sayang, pengiktirafan itu daripada orang lain, terutama rakan sebaya, maka benda perkara-perkara ini akan mendorong kepada keterlibatan remaja itu tadi dalam kumpulan yang dikatakan gangsterism itu tadi. Dan kita orang kata tolak tepi lah, kita kata side income, mungkin dalam masa yang sama, ini peluang dan ruang boleh dapat duit. Tapi mereka mungkin kurang menyedari bahawa keterlibatan mereka dalam menjadi ahli gangster ini satu perkara yang sangat-sangat tidak baik dan tidak begitu digalakkan dalam masyarakat kita sebenarnya. Okay, bercerita pasal masyarakat lah pula. Memang it's so cliche. Kalau fikir gangster aja, budak ni dari keluarga yang tak baik. Adalah problem kat rumah. And yang paling selalu kita like macam take for granted ataupun like macam just we expect it's a boy, adalah remaja lelaki. Adakah apa-apa kena-mengena sebenarnya gangsterism ini dengan jantina maupun kedudukan dalam masyarakat? Memang terdapat kajian yang menunjukkan dia tidak ada kaitan yang ahli kumpulan gangsterism ini terkait rapat dengan gender. Dulu-dulu kita kata lelaki lah tetapi sekarang ini perempuan pun ada, remaja perempuan pun ada. Dalam masa yang sama juga, tadi Lia ada sebut, adakah golongan yang dikatakan status sosioekonomi rendah boleh terlibat?
Tidak, tidak semestinya. Yep. Dan kalau dalam tahun 2002 ada kajian yang mengatakan remaja yang di bandaraya banyak terdedah. Right. Tetapi dalam kajian terkini 2021 ini sebenarnya di luar bandar juga berlaku, dikatakan kumpulan yang ini keberadaan mereka ada. Jadi bermaksudnya di sini sekarang zaman berubah. Jadi orang kata transformasi itu juga berlaku. Ada transformasi ke arah yang baik, ada ke arah yang tidak bagus. Ya. Jadi di sini maksudnya kalau dulu kita kata bandar saja, tapi sekarang ni dah masuk dalam luar bandar. Ya, akibatnya adalah ekosistem psikososial itu tadi. Rakan sebaya, keluarga. Tapi tadi Lia kata keluarga ada yang, kalau keluarga yang baik-baik. Sekarang ni kita kan perlu lihat baik-baik itu subjektif. Yes. Baik di mata orang ramai, tetapi kemungkinan kita tidak tahu apa yang berlaku dalam keluarga itu sendiri. Kerana kalau orang kata jangan jaga tepi kain orang kan. Jadi mereka tidak tahu dan sebenarnya perkara ini berlaku. Jadi kita tak boleh kaitkan gangsterism ini dengan jantina lelaki. Kaitkan juga dengan status sosioekonomi yang rendah itu banyak terlibat, ataupun mereka yang ibu bapa mereka bukan dalam golongan pendidikan tinggi, ada juga berkata begitu, pun tidak boleh dikaitkan. Apa agaknya antara long term effects, kesan jangka masa yang panjang apabila seseorang remaja ni berjinak ataupun dah memang terjebak dalam dunia gangsterism ni? Kesan jangka panjangnya ialah yang pertama pada individu itulah ya. Pada individu itu pastinya dia akan dapat keyakinan itu kerana keterlibatannya dalam kumpulan itu. Dia rasa ego, megah, bangga ya. Tetapi lama kelamaan makin umur meningkat, zaman berubah dan sebagainya, kumpulan itu nanti satu hari mungkin tidak akan wujud. Jadi di sini akan menyebabkan keyakinan diri itu makin lama makin terhakis. Terhakis. Ya, terhakis. Kerana orang kata keberadaan dia sebagai seorang yang macho dalam ahli gangsterism, apabila ini berlaku nanti, bila katalah ahli gangsterism, ahli gangster ni tidak diberi pengiktirafan ataupun diberikan tumpuan kasih sayang oleh ibu bapa, maka di sinilah nanti dikatakan jati dirinya ke mana. Dalam masa yang sama juga, mungkin dalam antara adik-beradik ahli keluarga itu ada yang mungkin telah berjaya, dan ini akan menyebabkan mereka, harga diri mereka makin lama makin kurang. Jadi akan wujud inferiority complex di situ. Di usia yang di usia yang lebih tua nanti. Jadi mula-mulanya nampak gah, tapi apabila umur lanjut dia akan makin lama. Tapi pada keluarga pula kesannya ialah dia akan meninggalkan kesan yang begitu mendalam pada ibu bapa. Pastinya ibu bapa akan stres. Susah hati, tertekan, bimbang. Jadi ini meninggalkan impak yang tidak baik pada keluarga, ibu bapa terutamanya, dan masyarakat di persekitaran akan memandang serong juga terhadapnya. Sekeluarga. Dan akhirnya masyarakat itu sendiri, kalau lebih ramai wujud gangsterism ini, maka masyarakat kita bukanlah masyarakat yang kita mahukan sekarang ini, masyarakat yang harmoni. Baik. Prof, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita nak sambung bincang mengenai gangsterism ini sebentar lagi di Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini kita bincangkan topik gangsterism. Dan di talian sekarang ini penganalisis jenayah Kamal Effendi yang saya pasti sangat dikenali ramai. Tak payah nak bagi panjang lebar dia punya bio tu. You all boleh senang je Google, confirm you all tahu. Tengok muka pun dah tahu, dengar suara pun dah tahu. Assalamualaikum Cik Kamal, how are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. You are somebody of knowledge in this area. So mungkin boleh kongsi sedikit dengan penonton kita. Cara-cara rekrutmen tu. Ada juga yang macam kalau masa membesar dulu, ada je geng-geng yang nama geng tu bernombor. Kan? So what 12 ke apa 88 ke apa 26 ke apa benda saya tak pastilah. Adakah sama cara rekrutmennya across the board with all these gangs? Baik, yang pertama kita cakap tentang geng yang ada structure lah, kumpulan yang mempunyai structure, ada acara angkat sumpahnya, bai'ahnya, kemudian ada benderanya, kemudian ada angka, ada lambangnya. Yang ini yang atas, sekali kita cakap tadi tu, riot.
Kemudian kalau kita pergi yang kedua, ya berkenaan dengan thugs, ya. Ya. Ini bolehlah dia tak ada struktur sangat, dia loose, Okay. ya, tak ada struktur sangat, tapi mengaitkan diri dengan mana-mana kumpulan yang popular satu-satu masa lah. Okay. Yang ketiga jenis yang poyo tu lah, kan? Tu yang last sekali tu, kategori last tu. dia Mamak kata poyo dia kat geng sekolah. lah. Ni geng budak sekolah je, tapi dia kata dia gang lah, ada gang, ya. So ini jenis yang by association, kelihatan seperti mana yang Datin Prof tadi cakap. Jadi dia nampak gah lah di mata orang, Right. ya. Jadi dulu sampai sekarang sama ke caranya? Sama je. Bila kita cakap yang terakhir tu, yang rekrut daripada remaja sebagainya, ini cara dia rekrut tu, kalau boleh bayar bulanan, boleh. Sebenarnya apa yang penting ialah titipan bulanan tadi tu. Okay? Kalau bayar RM33 sebulan, dan awak boleh masuk kumpulan ni. Apa-apa jadi, kita akan bantu. Penjenayah Right. tak ada uniform. Betul. Maknanya, kadang-kadang kita tengok, baik budak lelaki ni. Rupanya, ahli kumpulan-kumpulan yang diharamkan atau pertubuhan yang diharamkan. Ya. Begitu juga diskriminasi gender, ya. Right. Dalam dunia saya tak ada diskriminasi gender, minta maaf, ya. Satu lelaki atau perempuan, dia boleh menjadi salah seorang daripadanya, sama ada sebagai penjelajah ataupun sebagai mangsa alia. Sebelum we dive into that point a bit deeper, ada sebut tadi cara-cara nak cari member. Adakah kumpulan-kumpulan yang berstruktur ini, are they always actively looking to recruit members, and where, how? Di dalam strata masyarakat kita ada macam-macam kumpulan orang. Kalau kita bagi kepada ekonomi boleh, kita bagi kepada negeri boleh, kita bagi kepada demografi atau sentimen pun boleh. Right. Jadi satu daripada cara ialah mencari mereka yang berminat dan mempunyai keupayaan, ya. Misalnya dalam dunia perniagaan, cuma di Malaysia ni kita masih tradisional lah. Kalau ada dua kumpulan, dia bergaduh sama sendiri. Right. Tapi di negara luar, mereka telah menubuhkan satu kartel, ya, bagi melindungi kepentingan masing-masing sebagai satu organisasi. Kalau kita nak cerita pasal rekrut ni, lagi senang lah sekarang. Sebab sekarang ni ada social media, tapi mereka tak gunakan tu. Of course. Mereka masih menggunakan sistem mulut ke mulut. Ya? Jadi secara lisan. Dia jumpa dia cerita, okey macam mana? Nak join ke tidak? Kalau nak join macam ni, mari jumpa abang besar kita, bawa ke atas, bawa ke peringkat atas lagi. Masih ya? Kalau yang cakap dalam WhatsApp ni kata siapa nak join ini sebab poyo. Sorry. Terima kasih ya. Thank you for that last bit. Saya setuju. Ini semua memang poyo. Ada dua sebab dia orang join. Apa dia? Satu suaka, perlindungan. Okay. Satu lagi suka-suka. There you go. So, yang penting kita kena train dari awal, sukalah benda yang elok. InsyaAllah. You nampak di depan kawan-kawan yang masuk dalam kumpulan ni macam wow, you know, terjaga, impresif, ya. Cakap pun ada style kan, jalan pun ada swagnya apa semua. Jadi tengok wow, impresif. Kita budak-budak kan tengok jangan macam saya lah. Apa ni? Kata kan. Kita naik basikal ada palang tengah, dia naik basikal chopper, kita lagi lah kagum. Dan pula ada kekosongan seperti yang dikatakan oleh Prof tadi. Maka di situ dia cuba menjadi substitute, cuba mengisi void itu, ya. Dapat pula keluarga sintetik angkat daripada kalangan-kalangan yang seangkatan dengannya. Tapi ada satu lagi ialah ada yang menyertai kerana dia dia merasakan dia tak diperlukan lah dalam dunia ni. Bukan saja krisis identiti dia, tapi dia rasa halimunan. So kat situ je yang dia boleh dapat perhatian, pengiktirafan sebagai manusia kan bro? Ya, betul. What are the telltale signs that my child ada kemungkinan besar dah terjebak dalam sebuah geng? Ini satu soalan yang baik. Yang pertama, respons, ya. Dalam setiap stimulai atau apa yang dibuat oleh keluarga tu, kita dapat tengok respons dia ada perubahan. Ya. Perubahan ni daripada I as if dia cakap we, ya? Macam besar lah kan? Mak kata kamu belajar mengaji ni apa pula ini
pemberontakan biasa. Right. Tapi kalau pemberontakan biasa, saya pun susah nak fikir, tapi saya pun pernah jadi remaja lah. Sama. Tapi kalau dia berontak like apa lah, kawan-kawan kita pun tak ada. See, baik association bila you cakap kawan-kawan dia satu. Right. Yang kedua, kita boleh tengok penggunaan wang yang banyak. Sebab nak membiayai kemasukan ni, dia yuran-yuran ni berperingkat Alia. Okay. Mingguan punya kena bayar, bulanan kena bayar kan. Kalau potong pula kan subscribe baru pun kena tambah lagi. Wow. So dia sentiasa perlukan duit. Okay. Yang ketiga, kita boleh tengok tanda-tanda yang terdapat. Misalnya ada angka-angka yang digunakan, bendera tertentu ya. Baik. Elok saya beritahu tentang trend dan pattern. Trend adalah satu yang mengambil sedikit masa daripada permulaan hingga tamat, itu saja ya, pada satu-satu masa. Tetapi pattern adalah sesuatu yang panjang berterusan. Yep. So kalau kita lihat pattern mereka yang menyertai dunia kursus gelap ke atau gangster sekolah atau Sarik Dol ni ya, dia mesti nak kaitkan diri dia dengan identiti itu. Right. Kan? Sama dalam bentuk lencana, tulisan, pakaian. So kita boleh tengok telltale sign di situ. Warna. Kadang-kadang ada juga budak-budak ni yang macam Pak Maun. Pak Maun pula. Ya, kat rumah baik aja, rupanya ada baju kat luar simpan kan. Cik Amal, susah nak tengok. Penonton rancangan ni remaja. Cik Amal, Pak Maun pun belum kenal lagi dia orang. Saya cakap pasal ni mak bapak. Mak bapak. Okey. Yang menonton ni kan. Dia tengok baik je kan. Betul. Jadi sekali kat luar dia dah buka langkah dia. Keluar. Ya. Jadi tapi tengok ya, rata-rata yang mengikuti siaran ni alhamdulillah lah, kita tahu ya, mereka berminat mengetahui atas tujuan yang baik. Tapi kalau misalnya tadi ada penggunaan wang yang tinggi, dia asyik-asyik minta duit kan. Asyik-asyik cikgu suruh buat kerja lah, padahal tidak pun. Cuba teliti, cuba semak balik dengan sekolah ya. Yang kedua, kalau ada bendera-bendera tertentu yang dia pakai, tulisan-tulisan tertentu, angka-angka tertentu ke kan. Adakah warna memainkan peranan? Contohnya like macam setiap hari mesti ada warna hijau dengan putih kononnya. Ataupun ada yang menggunakan warna juga Alia. Tepat sekali pengamatan Alia tu. Ada yang menggunakan jalur warna, jalur tertentu ya, dikaitkan dengan kumpulannya. Ada pula kan kita boleh tengok juga kadang-kadang ada yang angkat sumpah dengan kitab suci mereka. Dekat situ ada pisau ke, ada parang ke, semua ni ya. Okay, so itu antara cara kira macam telltale signs yang lebih fizikal lah, yang kita boleh nampak. Yang tak perlu yang mungkin tak ikut trend sangat lah. Sebab kata Cik Kamal tadi, it's more of a pattern. So if that pattern keeps, the pattern kan is reoccurring kan. So mungkin kita harus mula risau lah. Okay, dan kalau lah nauzubillah, tapi kalau lah kita dapat tahu yang anak kita memang confirm lah tengok pattern, tengok the psychological effects, the changes and all that pun dah tahu dah lah, confirm memang terjebak dalam geng. Apa yang kita boleh lakukan untuk bantu dia? Sama ada dia sedar ataupun tidak dia perlukan bantuan, bagaimana ibu bapa ataupun penjaga boleh bantu dia? Hari ini perkhidmatan kaunseling, psikologi ataupun psikiatrik ni meluas. Kita boleh dapatkan bantuan itu dengan hubungilah, buat secara direct. Kalau tak pun tak tahu pun nak buat, kita boleh gunakan talian khas macam wanita tu 15999 untuk bertanyakan option yang ada. Kadang-kadang anak ni luar kawal, dah tak tahu apa nak buat, terlibat gangster pun dia ialah gangster, kepala gangster kat situ. Jadi tak tahu, tapi pasal dia di bawah umur, salah satu pilihan yang ada iaitu menerusi khidmat telefon tadi, kita boleh tanya 15999. Yang ketiga, kita juga boleh berhubung dengan pegawai akhlak di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan di setiap daerah ada pasukan kebajikan kanak-kanak serta juga pasukan pelindung kanak-kanak. Jadi kedua-dua ni adalah struktur yang ada yang boleh kita hubungi. Di samping itu, perkhidmatan klinikal kita ramai pakar. Itu Datuk Prof tu pun pakar tu Jadi hubungi, bawa. Kadang-kadang kita ni, budaya kita kalau nak bawa jumpa psikiatris ke, gila kan. Stigma tak habis, tolonglah. Dah 2021 abang-abang, kakak-kakak, jumpa doktor pakar psikiatri adalah seperti jumpa doktor.
Betul. Sakit Kita punya ginjal kau masalah nak gini. pergi jumpa pekebun tak kan? Sama je lah. Masalah dia bila dia dah masuk, Yap. dia dapati benda tu tak sesuai dengan jiwa dia. Dia nak keluar, Yes. exit strategi ni tak ada. Itu soalan saya yang seterusnya sebenarnya. Ada juga saya sendiri nampak juga dan sendiri berpengalaman kenal dengan mangsa-mangsa inilah yang dah masuk, dah terjebak, and then baru macam kesedaran itu berlaku nak keluar. Tapi macam Cik Kamal tadi, nak masuk geng ni banyak ada punya komitmen ni ya. So nak keluar pun ada juga komitmen kan. I mean like that is a process, right? Yes. Nak keluar, ancaman pertama ancaman daripada rakan-rakan, bekas-bekas rakan lah. Sebab ada kumpulan yang menganggap bahawa siapa yang keluar daripada geng tu ini bermakna dah murtad. Right. Bukan murtad agama, saya mengambil bahasa pasar lah. Yep. Kan? Dan mana haluan tu dah bertentangan dengan mereka dan sentiasa diiktiraf sebagai musuh. Ya. Yang kedua, dari sudut kekeluargaan pula. Mak tegur, bapak tegur, tak mau dengar. Jadi gangster juga. Ya. Lepas tu malu nak balik-balik. Alamak nak cakap mak, buat mak. Tak boleh. So ni masalah komunikasi. Yep. Yang ini mudah sikit lah. Dia boleh gunakan sesiapa yang dia percaya. Ya. Orang dewasa ke. Pergi jumpa cakap, saya nak minta maaf kat mak bapak saya tapi saya malu. Jadi tolong saya boleh lah. Saya tak nak lagi buat dah benda macam ni. So ini. Kalau ada keluarga yang ada komunikasi terbuka ya. Ini sangat mudah. Ya. Ada kesilapan boleh diperbetulkan. Ya. Okay, so kalau misal kata kalau dah tiba waktunya dia nak keluar balik dan segala apa benda, what is, dan susah nak keluar ya. Kalau ibu bapa, Cik Kamal tadi cakap memang okey lah, senang sikit lah, kita boleh lah. Macam mana pun ibu bapa akan sayang juga. Boleh dipujuk insyaAllah. Tapi bekas geng tu bukan senang sangat nak dipujuk. Tapi susah nak keluar. Is there anywhere that they can go for help tak? Oh yes. Sudah tentu. Kalau dia masih lagi bersekolah, dia boleh jumpa dengan kaunselor di sekolah untuk memberitahu tu kan, memaklumkannya. Right. Ataupun kalau misalnya dia menyebabkan ada kaitan-kaitan dengan ugutan ataupun dia canon-canon je lah kan, dia cakap siap kau. Kan? Walaupun perkataan gerakan isyarat yang mana menakutkan dia, maka dia mempunyai salah satu lagi perlindungan undang-undang, iaitu membuat laporan polis. Ini boleh. Adik-adik pun boleh buat laporan polis, tak ada masalah. Yes. Datang kata, cik saya ada orang kacau saya, macam mana nak buat. Tapi seelok-eloknya ia hendaklah diiringi oleh orang dewasa. Right. Okay. Sebab kanak-kanak ni dia ada harta kanak-kanak, jadi konsen ibu bapa tu kena dapat. Right. Melainkan kalau dah kena memang tengah intervensi lain. Right. Dia keluar-keluar, lepas tu kawan tunggu kat luar sekolah kan. Luar sekolah dia tengok, oh ini budak dia. Habis 10 pukul 1. Pada masa ini keterangan dia tu, atau dia dibawa ke hospital, doktor di sana, pakai perubatan di sana, diwajibkan untuk membuat laporan bila dia proses kawan tu. Alright, okay. So there is a hope lah. There is a ray of hope lah. Sentiasa ada harapan lah insyaAllah. Okay, I like the idea of dari awal macam Prof sebut tadi, bina jati diri anak itu dari awal. Sebab ialah kalau kita tengok segala nombor, segala pendapat yang telah pun dikongsikan setakat ini adalah gangsterism ini yang biasa akan terjebak adalah mereka yang kurang sedikit jati diri itu, kurang sikit kepercayaan diri itu, dan kurang kepercayaan kepada struktur kekeluargaan, that social structure tu kan. They don't know who to trust. They don't know who to listen to. Okay, kita akan berehat seketika. Sambung bincang selepas ini mengenai gangsterism di Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alea. Kita juga ada Prof Mariani dan juga Cik Kamal yang masih lagi di talian, penganalisis jenayah kita. Kita akan terus ke soalan yang pertama dari Iqmal Haziq. Silakan Iqmal. Apakah langkah yang sewajarnya diberi sekiranya pelajar ditangkap melakukan gangsterism ini? Adakah dengan menghukum ataupun sebaliknya? Okey, bagi Prof jawab dulu lah ya, Prof. Saya jawab dulu ya. Okey. Kalau kita kata kalau seseorang remaja ditangkap kat sekolah
Bukan semudah itu tangkap kemudian jumpa guru besar, kena rotan, bla bla bla, bawa ke balai polis. Tidak bukan begitu. Kerana dalam zaman sekarang terutamanya remaja itu mempunyai hati yang begitu fragile juga. Right, of course. Maksudnya kita perlu ada empati. Baik pentadbir sekolah, baik sesiapa sahaja, baik ibu bapa perlu ada empati diri kerana apabila remaja ini melakukan perbuatan yang tergolong dalam gangster ni, dia sebenarnya berlaku pemberontakan dalam diri. Betul. Tidak puas hati dan sebagainya. Dan bila dah ditangkap, di sinilah dikatakan akan diadili dia ni, dan dalam masa yang sama juga dia akan merasa bimbang, takut, cemas, malu dan sebagainya. Dan apa yang saya nak katakan ni ialah mereka ada harga diri juga. Of course. Okey, bawa ibu bapa mereka ke sekolah, berbincang dengan pentadbir sekolah, mengapa perlu berlaku begini, bawa bincang sama apa tindakan yang perlu dibuat. Untuk membantu, bukan untuk menghukum. Betul, untuk membantu dan bukan menghukum. Bila disebut perkataan menghukum ni, maksudnya ialah kita berikan satu hukuman yang mungkin pada dia boleh menjatuhkan maruah diri dia. Dan ini akan kata bukan menambah baik lagi. Menambahkan perkara yang lagi negatif pada diri remaja itu. Yang membuatkan mungkin dia akan bertekad, lepas keluar ni lagi hebat. Kita tak mau yang begitu. Dia akan rebel lagi. Jadi sebaik-baiknya bila nak menghukum itu, fikirlah semasak-masaknya, serasionalnya, memikirkan bahawa remaja ini adalah remaja golongan yang memang mau mencari identiti. So daripada menghukum, because menghukum, the word also is very final. It's like menghukum, done. You know, so dia tak ada ruang untuk membaik pulih. Betul. So mungkin kita boleh gunakan baik pulih lah keadaan. Okay. Alright. Soalan kedua tadi Ikmal kata. Silakan. Mengapa gejala gangsterism ni dia masih berterusan? Apakah yang dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memecahkan pattern ataupun gangsterism ini? Wow. Soalan untuk Encik Kamal tu. Baik. Satu, apakah yang telah dilakukan di semasa tindakan bagi mengatasi masalah ini? Kalau kita tengok dari segi undang-undang, ada beberapa yang telah diperketat dan diperkemaskan. Jadi semua ini adalah pengkhususan untuk sama ada sebagai pelan pencegahan, pelan intervensi, ataupun yang ketiga iaitu pelan pemulihan. Jadi ada juga yang melibatkan medico legal. Jadi seseorang itu dihantar ke institusi untuk dipulihkan dalam aktiviti correctional. Jangan bila cakap penjara tu maka dia masuk penjara mereput kat dalam kena ikat besi, rantai apa semua, tidak. Tetapi sekarang ini dia beralih kepada aktiviti correctional. Mentahlah kalau misal remaja mereka yang di bawah umur, maka dia boleh dihantar ke sekolah pemulihan ataupun dia boleh hantar kepada pusat-pusat pemulihan. Mereka ni akan diberi peluang kedua sekiranya ada terlibat. Malangnya kalau selepas umur 18 tahun, pada masa ini mereka dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan sendiri. Ini yang masa ni lah, ni kena tanggung sendiri. Kalau masa bawah lagi, ada atas kanak-kanak, walaupun hukuman sama, menyertai satu persatuan atau kongsi gelap yang haram, hukuman sama, tapi kerana bawah umur kita ada atas kanak-kanak melindunginya. Tapi selepas usia 18 tahun ke atas, tidak ada lagi perlindungan atau suaka undang-undang tu, maka tindakan akan diambil terhadap mereka. Kenapa ia masih berterusan seolah menjadi satu culture bagi kita? Kerana sebahagiannya kita sebagai satu masyarakat harus berani mengambil semula jalan-jalan raya kita. Malangnya kita menganggap macam tadi mula-mula tadi Prof Datin dah cakap kita janganlah jaga tepi kain orang, biarlah orang sebelah tu. Jadi setiap kali kita tidak mengambil tindakan, ia memberi keyakinan kepada pihak yang bertentangan untuk terus meneruskan usaha mereka. Sebab dia kata tak ada orang menentang, tak nampak pun. Jadi kita harus bersepakat untuk bersama-sama mengatasi masalah ini supaya kejanggalan itu dapat kita urus dengan baik. Alright.
And it's a collective effort ya, kepada semua yang menonton, baik pun ibu bapa, remaja dan anak-anak kita. It's a collective effort. Yang kalau jangan jaga tepi kain orang, ayolah itu bab-bab gosip, tapi bab-bab macam ni yang boleh menghancurkan sebuah keluarga, yang boleh menjahanamkan hidup seorang kanak-kanak ataupun remaja, boleh go ahead, jagalah tepi kain orang tu. Okay, alright. Kita ada masa untuk soalan yang ketiga. Ini daripada Encik Suhaimi dan juga Ariana. Silakan. Apakah pengakuan membuli boleh membawa kepada sikap ekstremisme? Okey, perlakuan membuli. Dia kalau kita lihat perlakuan membuli ni, sebenarnya bila seseorang itu dah mula membuli, keberanian tu dah ada. Right. Keyakinan diri tu dah ada. Okey, mereka juga mungkin telah dikenali. Jadi apabila mereka ingin lakukan sesuatu yang lebih meluas lagi, yang melibatkan satu kumpulan yang dikatakan, yang Cik Kamal kata tadi berstruktur, lebih berstruktur, maka itu akan memudahkan lagi mereka untuk terjebak dalam apa yang kita katakan gangsterism itu tadi. Right. Maksudnya sikap membuli itu sendiri telah mempunyai platform untuk mereka lakukan yang lebih dahsyat lagi. Sebab itu kita perlu elakkan orang kata aktiviti gejala buli ni daripada awal lagi. Okay, alright. See, okay, another thing. Yes, okay. Alright. Nampak kaya kita ada masa untuk satu soalan lagi daripada Encik Suhaimi. Silakan Encik Suhaimi, one more question. Okay, terima kasih. Soalan ni khas untuk Cik Kamal ni. Okay. Bunyi dia, berjayakah sebuah keluarga tanpa gangster? Atau gagalkah sebuah negara yang perangi gangsterisme? Berjaya tetapi berjaya sengsara. Kerana proses tu, satu, apabila dia buat kesalahan, dia ditangkap, keluarga menanggung stigma. Anak buat salah, mak bapak sorok muka malu. Jadi ini. Jadi berjaya menanggung malu, berjaya menanggung sengsara, konotasinya negatif, bukan pada skala positif. Soalan bahagian kedua tadi, baik. Bagi saya, negara yang mahu memerangi, membasmi gangsterisme ini adalah satu negara yang kuat. Kerana setiap negara di muka bumi ini mahu menyediakan wadah yang sesuai, habitat yang sesuai untuk semua penduduknya. Jadi kalau dia jenis yang bertindak sedemikian, cakap saya gangsterisme, cakap je masalah dadah ke masalah jenayah dia nak basmi, itu adalah negara yang berjaya. Sebaliknya, kalau dia memejamkan mata, pada masa ini kita akan lihat indeks rasuah meningkat, kemudian aktiviti haram juga meningkat. Jadi pada masa itu jadi pemerasan, jadi tak selamat untuk orang bekerja, orang nak pergi sekolah pun tak selamat. Maka inilah tarikh gagalnya. Alright, terima kasih. Terima kasih Encik Suhaimi. Soalan tu padu sampai ke empedu katanya. Baiklah, kita akan berehat seketika, kembali bincangkan topik gangsterism di Membina Juara. Sebentar saja lagi. Selamat kembali menonton Membina Juara. Topik hangat hari ini, gangsterism. Kita akan terus ke Puan Nur Rashikin dan juga Izzat untuk soalan mereka. Silakan. Hai Prof, bagaimana sekiranya dari sekolah rendah anak dibenarkan menjadi buli dan ibu bapa anak tersebut tidak mahu mengaku anak itu problem? Wow. Bagaimana hendak menyelamatkan diri saya dari rakan sekolah begini? Jadi sekarang ini kita lihat, kita tidak boleh biarkan Izzat keseorangan di situ. Tetapi tidak semestinya Izzat ni, kalau ibu dan ayahnya tidak bolehlah kata dia pukul kau, aku pukul balik. Tak boleh. Tak boleh begitu ya. Cuma sekarang apa yang berlaku ialah anak yang bernama Izzat itu tadi perlu maklumkan pada ibu bapa, ataupun kalau dia masih lagi di kawasan sekolah, maklumkan dengan guru. Betul. Okey, daripada situlah nanti pembuli itu akan dipanggil. Right. Dan kalau keadaan itu agak telah meninggalkan kesan kecederaan fizikal, maka ibu bapa pembuli pun perlu dipanggil. Right. Baik, ibu bapa pembuli mungkin kata anak saya tidak bermasalah. Izzat ni yang kacau. Contoh, ya. Sebab tadi disebut soalan tadi, soalan yang Izzat tanya tadi, apa jadi kalau anak itu kata anak dia tidak bermasalah? Sebenarnya hakikat sebenar ialah anak itu memang bermasalah. Betul. Mungkin di rumah dia tidak ada masalah kerana dia akur dengan perintah mak dan ayah dia. Di sekolah dia nampak hero.
Yes. Macam Cik Kamal tadi Ibu lah. cantik. Cakap tadi Pak Maun tu lah. Yang Pak Maun tu lah, dia kat nampak rumah baik. baik Tak semut aja. untuk mati. Betul. Sampai sekolah dialah hero. Sebenarnya dekat rumah zero terus. Yes. Jadi di sini maksudnya perlu ada perundingan di antara ibu bapa yang mangsa buli dan juga ibu bapa pembuli. Katakan sebenarnya apa yang berlaku di peringkat sekolah, di kawasan sekolah itu sendiri. Right. Di rumah lain cerita, kerana kita perlu lihat juga latar belakang. Kadang-kadang ini biasa berlaku. Yep. Kadang-kadang latar belakang ibu bapa ni begitu authoritarian. Yep. Ibu cakap ikut. Yep. Ibu cakap ikut. Jadi dia macam Lia ada sebut perkataan rebel tadi. Ya. Jadi bila dia rebel, dia nak lakukan perkara yang sama kepada kawan-kawan yang mungkin dia nampak lemah. Jadi perkara ini tidak boleh didiamkan, perlu diselesaikan secara lebih baik lagi. Adakah lebih elok kalau ada guru di situ untuk moderate the... Ya. Maksud saya guru lah. Maksudnya ibu mangsa buli, ibu bapa mangsa buli, ibu bapa mangsa pembuli, dan juga dalam masa yang sama guru dan juga pentadbir di sekolah. Dan bersama dengan guru bimbingan dan kaunseling. Alright. Ya. Sebab adakah kita risaukan pembuli itu mungkin akan terjebak ke perkara yang lebih serius ataupun aktiviti yang lebih dahsyat lagi seperti gangsterism? Ya, sebab sekarang kita tengok di sini. Sekarang tadi ada soalan mengatakan bolehkah membuli itu membawa kepada memang boleh. Cuma sekarang ni hotspot mereka berbeza-beza. Right. Ya, hotspot mereka berbeza-beza. Cuma di sini bila kita kata bully, dia lebih, kalau dalam kajian psikologi, dia lebih kepada nak membalas dendam, tidak puas hati. Manakala kalau gangsterism pula lebih kepada satu situasi di mana mereka mahu dikenali. Sebab itu dalam gangsterism ni dia ada kumpulan-kumpulan dia. Dan tadi kita ada berbincang tentang kalau nak keluar daripada kumpulan gangsterism itu pun agak payah. Sebab itu tadi saya setuju dengan apa yang Kamal sebut tadi. Negara yang memerangi gangsterism adalah negara yang kuat. Jadi maksudnya di sini kawasan sekolah, ibu bapa, pastikan juga kita kuat mental dan juga kuat emosi kita untuk memastikan bahawa anak-anak kita ini dalam landasan yang sebenarnya, walaupun mereka telah terjebak dengan sikap bully dan juga gangsterism itu. Okay, alright, okay. Kita ada soalan seterusnya daripada Puan Nora Syikin. Silakan. Assalamualaikum, Prof. Ya, Waalaikumsalam. Dan Cik Kamal. Betulkah anak nakal berkemungkinan menjadi kriminal bila dewasa? Dan apakah langkah yang boleh diambil untuk menghalang ini berlaku? Anak yang nakal tidak semestinya akan jadi kriminal. Sebab nakal anak ni adalah nakal yang baik. Sebab kanak-kanak waktu usia di sekolah rendah, di sekolah rendah dan juga di tadika taska puan ya. Bila dia nakal tu, dia nak explore. Jiwa kanak-kanak dia suka explore. Kalau orang dewasa explore tu lain cerita. Ini kanak-kanak dia nak explore kerana dia baru tahu dunia yang sebenar. Dia nak tahu ini bagaimana, begitu bagaimana, kalau nak panjat pokok jatuh macam mana rasa. Jadi dia nak explore. Jadi di sini nakal tu agak subjektif. Tetapi ingin saya katakan di sini bahawa bila anak nakal tidak akan menjadi seorang kriminal. Jangan kita doakan. Ya. Sebab itu bila kita anak berlari sana, berlari sini, itu kita jangan sebut perkataan jahat. Kita sebut perkataan nakal. Yes. Saya setuju di situ. Nakal tu fitrah kanak-kanak. Yes. Dan sebenarnya arwah tu saya lagi suka menggunakan perkataan nakal pun dia tak suka, cara diguna inquisitive. Selalu nak tahu, selalu nak cuba, selalu nak apa lagi. So insyaAllah lah, okay, let's put a positive spin on it. Tapi okay, nakal, jangan guna perkataan jahat. Kita gunakan perkataan nakal. Tapi lah, kalau misal kata kenakalan itu, kita sendiri sebagai ibu bapa tengok ini dah lebih kepada jahat dah ni. Ini kalau aku yang cakap nakal, aku yang menipu. Bila kita nak risau tu ialah apabila ada aduan-aduan, laporan dari pihak sekolah yang mengatakan dia telah ambil pen. Dia tak kata curi, dia telah ambil pen tanpa izin. Dia telah buat itu pada kawan-kawan. Di sinilah ibu bapa perlu masuk mainkan peranan yang penting. Jangan pula kata, tak ada, itu pen memang bawa dari rumah. Jangan menafikan. Maksudnya
libatkan diri sama-sama dengan pihak sekolah itu supaya kita sama-sama membimbing, mendidik, mengasuh anak-anak itu. Alright. Kita janganlah pula terjebak jadi enabler pula. Ya, betul. Okey. Baik. Alright lah. Terima kasih atas soalan-soalan anda ya. Ikmal, Cik Suhaimi, Ariana, Izzat dan juga Puan Rashikin. Sekarang ini sebelum kita akhiri rancangan hari ini, saya nak tanya pada Prof dulu dan kemudiannya Cik Kamal, antara nasihat ataupun pesanan. Kalau nasihat kan remaja kadang nasihat lagi, tak habis-habis nasihat. Pesanan. Take it as a message. Okay? Pesanan kan pesanan lagi. Okey, tak tahu apa. Okay, kita ambil problem positif lah. Positif lah, ya. Pada remaja. Bagi remaja di luar sana, mereka sepatutnya tahu bahawa tidak ada ibu bapa mahu yang buruk untuk anak. Dia mahu yang terbaik. Kerana di sini remaja perlu tahu bahawa mereka adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastinya ibu bapa kalau tak percaya mungkin boleh buat siasatan sendiri. Remaja ini sebenarnya diberi kasih sayang oleh ibu bapa, diberi pengiktirafan, diberi orang kata keselamatan segala-galanya, segala-galanya. Sebab itu sering ditanya-tanya soalan-soalan itu tidak lain tidak bukan untuk memastikan bahawa keperluan sekunder mereka. Bila saya sebut keperluan sekunder tu bahasa psikologi lah. Ya, betul. Bahasa biasanya kasih sayang diberikan, pengiktirafan diberikan, kemudian keselamatan diberikan juga. Dan apa sahaja yang anak ini mahukan pastinya diberikan dengan sebaik-baiknya oleh ibu bapa sesuai dengan kedudukan masing-masing. Sebab kadang-kadang kita tahulah kalau adik-beradik ramai, kenapa adik saja yang dapat? Kenapa abang tak dapat? Maksudnya di sini adalah sebab-sebabnya yang tertentu. Kerana pada saya, remaja di luar sana, janganlah orang kata memberontak. Ibu sentiasa terbuka, bapa sentiasa terbuka untuk membincang apa sahaja perkara yang mereka tidak puas hati. Nanti kalau kata kawan kan, kata bukan kawan kan. Jadi berbincang supaya dia tidak membuka laluan kepada mereka-mereka di luar sana yang mungkin pada kita tak tahu latar belakangnya. Kalau bagus, alhamdulillah. Kalau tidak bagus, kita bimbang nanti mereka ini tidak boleh menjadi juara untuk ibu bapa mereka, bangsa, negara. Yes. Dan mereka yang kurang baik itu termasuklah juga golongan yang merekrut untuk gangsterism. Betul. Okay. Alright. Cik Kamal pula, something a word of advice pada remaja di luar sana khususnya bab-bab gangsterism ni lah. Of course, it is exciting to join these so-called groups, friends who are involved in the violence activities or cool, as you say. But wouldn't it be silly to think that you have to spend the rest of your life in prison? Itu bahagian pertama, kan? Bahagian kedua pula, dengar sini ya, saudara-saudara kita, untuk membina juara ni, kita harus membina daripada diri kita sendiri yang nak berubah. Kita harus ingat, kawan-kawan ada sepanjang masa. Daripada kita hadir, kita sekolah kat tadika, kita pergi sekolah rendah, kita pergi sekolah menengah, kawan-kawan sentiasa bertukar. Sampai kita kerja besok pun kawan kita akan bertukar ganti. Tapi ibu bapa sekali seumur hidup. Terima kasih banyak-banyak Cik Kamal. Saya masih lagi tersentak dengan yang pertama tu. Yeah, cool, best kan. Gang, ramai. Oh, nonsense. So, we can go come up with all this nonsense. Jail? Is it fun? No. Itu. I love it. Thank you. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada panel pakar kita pada hari ini, Prof. Mariani dan juga Encik Kamal. Terima kasih juga kepada anda yang sudi tonton dan bersama kami sepanjang membina juara ini. Dan kami di sini, saya rasa setuju satu perkara adalah kami sentiasa mendoakan kebahagiaan anak-anak muda, anak-anak remaja di luar sana, dan juga ibu bapa mereka, dan insya-Allah bersama-sama lah kita terus membina juara. Okey, saya Sharifah Alia. Kita jumpa episod yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.